dibahaskan, dan semalam usul Suhakam telah pun dibahaskan dan juga telah mendapat pelbagai reaksi dan sebagainya. Hari ini, hari Khamis, kita akan membawa kepada tumpuan lain yang lebih penting untuk kita lihat, terutamanya bagi sesi pertanyaan-pertanyaan menteri yang akan dimulakan terlebih dahulu. Tapi sebelum saya lanjut kepada perbincangan pada hari ini, untuk petang anda, kita akan bersiaran sehingga jam 12.30 hari di TV1 ketika ini dan juga akan diteruskan di saluran berita RTMI TV. Dan seperti biasa, anda boleh tonton kami di pautan yang tertera di kaca TV anda. Ya, ini anda boleh tonton kami di laman web yang kami sediakan untuk anda, dan anda boleh tonton tidak kira di mana anda berada, dan juga anda boleh buat turun My Click di telefon pintar anda untuk tontonan yang lebih mudah. Baik saudara, kalau kita melihat kepada dokumen yang berwarna biru ini, iaitu waktu pertanyaan-pertanyaan menteri, ada 3 persoalan penting yang akan ditanyakan oleh menteri-menteri ataupun ahli parlimen yang terpilih. Dimulakan oleh ahli parlimen Padang Serai, bertanyakan kepada Menteri Perdagangan dan Komoditi berkenaan dengan bantuan segera yang dilaksanakan oleh kementerian dalam bantu penoreh serta pekebun kecil getah dalam menangani musim panas ketika ini, dan juga penyakit daun yang mengakibatkan hasil susu getah berkurangan, serta apakah hasil lawatan kerja menteri ke Eropah, dan juga sidang yang dihadiri oleh menteri dalam menangani isu diskriminasi sawit Malaysia dan juga rantau ASEAN. Itu soalan pertama. Soalan kedua, daripada ahli parlimen Sungai Buloh kepada Menteri Dalam Negeri. Hal ini terkait dengan langkah-langkah yang diambil oleh KDN untuk tujuan menangani aktiviti perjudian dalam talian ataupun online gambling ini. Sama ada KDN sedar aktiviti ini memberi kesan buruk kepada masyarakat, dan sudahkah KDN memiliki pengkalan data yang berkaitan langsung dengan mereka yang terlibat. Dan soalan ketiga daripada Kota Belud kepada Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan berkenaan dengan menyatakan langkah drastik yang perlu diambil oleh kementerian yang dinyatakan dalam meningkatkan pengeluaran beras tempatan di samping memperkasa tanaman padi di Sabah dan juga Sarawak. Ini susulan daripada Vietnam yang mengambil tindakan untuk mengurangkan ekspor beras mereka. Itu 3 soalan dalam sesi pertanyaan-pertanyaan menteri pada pagi ini. Dan seterusnya akan dilanjutkan berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Ada beberapa perkara penting yang saya lihat di dokumen warna putih ini pula berkenaan dengan ahli parlimen Tanjung Manis bertanya kepada Menteri Kerja Raya berkenaan dengan status terkini projek lebuh raya Pen Borneo, dan apabila siap nanti, adakah ianya akan diswastakan. Ini adakah selepas pembinaan tamat akan diswastakan dan bagaimana syarikat itu akan dilantik. Ini soal pelantikan yang ditanyakan oleh ahli parlimen Tanjung Manis. Dan seterusnya ahli parlimen Padang Terap bertanya kepada Menteri Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan berkenaan dengan langkah yang telah diambil dan juga sedang direncanakan berkenaan dengan impak fenomena El Nino terhadap bekalan makanan negara, terutamanya penanaman padi. Ini berkaitan dengan musim panas yang kita bincangkan sebentar tadi. Dan seterusnya, ahli parlimen Tanjung Piai ini bertanya kepada Menteri Pendidikan terkait dengan COVID-19, iaitu apakah bantuan yang diteruskan oleh kementerian terhadap guru-guru yang terpaksa menguruskan pembelajaran secara bersemuka dan dalam talian disebabkan kes COVID-19 yang masih berada dalam fasa peralihan endemik hari ini. Dan saya fikir Dewan Rakyat sudah pun bersedia untuk sesi perbahasan hari ini. Kita terus saja ke Dewan Rakyat. Waktu pertanyaan menteri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sesi waktu pertanyaan menteri dipersilakan Datuk Azman bin Nasruddin Yang Berhormat Padang Serai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon minta Menteri Perdagangan dan Komoditi menyatakan bantuan segera yang dilaksanakan oleh kementerian dalam membantu penoreh serta pekebun kecil getah dalam menangani isu musim panas dan penyakit daun yang mengakibatkan hasil susu getah berkurangan, serta apakah hasil lawatan kerja menteri ke Eropah dan sidang yang dihadiri oleh menteri dalam menangani isu diskriminasi minyak sawit Malaysia dan rantau ASEAN. Silakan Yang Berhormat Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Padang Serai, terima kasih Datuk Ketua. Kementerian buat masa ini tidak melaksanakan bantuan segera kepada pekebun kecil bagi menangani musim panas. Walau bagaimanapun mengambil kira kebajikan pekebun kecil dan penerima getah
Bantuan segera secara bulanan seperti insentif pengeluaran getah ataupun IPG dan insentif pengeluaran latex IPL diteruskan. Sejak pelaksanaan IPG pada September 2015 sehingga 31 Disember 2022, bantuan telah diagihkan pada 210,000 orang pekebun kecil di seluruh negara dengan nilai pembayaran berjumlah 448 juta ringgit. Bagi menangani penyakit luruhan daun Pestalotiopsis ataupun singkatannya LDP, Lembaga Getah Malaysia telah diperuntukkan keseluruhan 14.9 juta ringgit. Untuk siri 1 dan siri 2 bagi mengawal penyakit LDP dalam tahun 2023 sehingga 2024. Siri 1 melibatkan peruntukan berjumlah 10 juta ringgit, sedang di dalam proses pelaksanaan di Negeri Sembilan, Pahang, Kedah, Sarawak dan Sabah, melibatkan 32 lokasi dengan anggaran jumlah keluasan 8,041 hektar. Bagi siri 1 ini ianya dijangka selesai dalam suku ketiga tahun 2023. Bagi siri 2 pula menggunakan peruntukan berjumlah 49 juta ringgit bagi anggaran jumlah keluasan 4,980 hektar. Di 8 lokasi iaitu di Sarawak, Negeri Sembilan dan Kedah, dan dijangka selesai pada suku pertama tahun 2024. Untuk makluman yang hormat, saya bersama Bapa Alangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia telah mengetuai misi bersama Malaysia dan Indonesia ke Kesatuan Eropah ataupun EU melalui Majlis Negara-Negara Pengeluar Minyak Sawit ataupun singkatannya CPOPC di Brussels, Belgium pada 30 dan 31 Mei 2023. Semasa misi tersebut, kami telah mengadakan perjumpaan strategik dengan beberapa pemimpin serta wakil Parlimen EU dan Suruhanjaya EU. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, delegasi Malaysia dan Indonesia serta CPOPC telah menyampaikan pendirian dan kebimbangan kedua-dua negara mengenai pelaksanaan European Union Deforestation Free Regulation dengan izin ataupun singkatannya EUDR. Tindakan EU ini dilihat sebagai satu hukuman dan mendiskriminasi sektor agri-komuniti negara serta memberi impak negatif ke atas rantaian bekalan komoditi terbabit, khususnya sektor sawit. Antara isu yang telah diketengahkan adalah mengenai kesukaran kebun-kebun kecil untuk memenuhi keperluan EUDR, penerimaan dan pengiktirafan EU terhadap skim pensijilan mampan negara-negara pengeluar sebagai asas dan penilaian ataupun due diligence, dan penjelasan teknikal mengenai sistem penanda aras benchmarking EUDR yang kurang jelas. Boleh minta izin tambahan? Silakan, Menteri. Malaysia dan Indonesia turut mengesah pihak EU untuk memastikan proses pelebalan dilaksanakan secara telus dan efektif agar Malaysia dan Indonesia tidak dikategorikan sebagai negara berisiko tinggi dengan mengambil kira usaha-usaha telah dijalankan dalam memastikan kemampanan sektor agri-komoditi kedua-dua negara. Kedua-dua negara turut menekankan bahawa penilaian risiko di bawah sistem penanda aras oleh EUDR juga perlu merujuk pada syarikat dan bukannya berdasarkan sesebuah negara bagi mengelakkan pelebalan yang tidak adil. Selain itu, delegasi misi juga telah mencadangkan agar pihak EU menubuhkan satu kumpulan kerja khas atau task force untuk bersama-sama meneliti dan membincangkan cara serta kaedah pelaksanaan EUDR yang boleh memanfaatkan semua pihak. Antara perkara yang perlu dibincangkan dan kumpulan kerja tersebut ialah pertamanya, kesan pelaksanaan EUDR terhadap kebun kecil. Kedua, penerimaan skim pensijilan kemampanan yang telah dibangunkan oleh kedua-dua negara sebagai rujukan dalam pelaksanaan EUDR. Yang ketiga, garis panduan pelaksanaan sistem penanda aras yang jelas. Dan keempat, isu-isu melibatkan pelaksanaan sistem kebolehjejakan atau geolokasi seperti dasar perkongsian data. Dalam hal ini, saya akan bertemu dengan Florika Fing Hoja, Ketua Pengarah Alam Sekitar di bawah Suruhanjaya EU, iaitu Director General in Directorate General for Environment of the European Commission pada 28 Jun 2023 di pejabat saya di Putrajaya. Florika Fing Hoja merupakan Ketua Pengarah yang bertanggungjawab meneliti dan merangka penyediaan EUDR secara keseluruhan. Dan pertemuan ini nanti saya akan menegaskan lagi pendirian-pendirian yang Malaysia bawa semasa di Brussels, Belgium, selain menjelaskan pandangan Malaysia secara khusus terhadap pelaksanaan EUDR. Tuan Ketua, sebagai kesimpulan, kedua delegasi Malaysia Indonesia melalui misi bersama ini dianggap berjaya dalam menyampaikan kebimbangan negara pengeluar sawit berhubung pelaksanaan EUDR secara kolektif melalui CPOPC.
Dan kita harapkan dengan perjumpaan tersebut, ianya akan memberi kesan yang engagement yang berterusan dan akhirnya kita akan dapat mencapai matlamat apa yang disarankan oleh United Nations di bawah Sustainable Development Goals yang menekankan kesejahteraan kepada semua manusia sejagat. Terima kasih. Yang Berhormat Padang Serai, soalan tambahan. Tuan Yang Dipertua, Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, antara soalan tambahan saya ialah berkenaan dengan faktor umur, penyakit kulat dan pesta loptiopsis, harga pemborong yang rendah walaupun kerajaan telah menetapkan harga lantai RM2.70 per kilogram. Ini adalah antara faktor. Sektor ini semakin ditinggalkan dan pokok getah tidak boleh ditoreh. Isu tiada pekerja untuk menoreh kita dengar di mana-mana. Apakah langkah kerajaan ataukah kerajaan bersedia ke arah contohnya penggunaan teknologi seperti di negara China ataupun Thailand yang menggunakan automasi robotik? Apakah kajian yang telah dibuat oleh kementerian ataupun LGM dalam menangani isu ini? Berapakah yang telah kita belanjakan dalam penghasilan untuk penggunaan automasi ini? Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Apa yang saya laksanakan di bawah kementerian sekarang ini ialah kita mengadakan program turun ke Padang untuk berjumpa setiap sektor, khususnya pekebun-pekebun kecil. Baru-baru ini kita mengadakan lawatan di Perak, Pulau Pinang, Kedah dan juga Perlis. Dan semasa perjumpaan dengan pekebun kecil di Baling dan juga Sungai Siput, iaitu orang asal daripada Sungai Siput, memang benar apa yang mereka kemukakan pertama sekali ialah harga getah yang tidak konsisten. Dan harga sekarang agak rendah berbanding dengan kos yang mereka tanggung sebabkan input pertanian yang makin meningkat. Dan hasil daripada perbincangan kita, rata-rata harapan mereka ialah kalau dapat harga lantai itu dinaikkan. Sekarang ini dah dinaikkan daripada RM2.50 ke RM2.70 di bawah bajet 2023. Tapi kepada mereka ini mungkin masih belum memadai sebab memandangkan kos yang meningkat. Jadi harapan mereka ialah kalau dapat dinaikkan sehingga RM3 untuk harga lantai. Cuma masalah ataupun cabarannya ialah pekebun kecil ada yang mengusahakan sendiri ladang mereka, ada yang mengambil penoreh getah. Maka ada perkongsian 50-50. Dan bila 50-50 perkongsian ini secara umumnya ianya menyebabkan hasil dikongsi bersama dengan penoreh. Wahal kos untuk tanggungan untuk ladang itu sendiri ditanggung oleh pekebun kecil. Sebab dari segi baja, dari segi segala maintenance-nya lah, motong rumput dan sebagainya. Jadi ini kita kena berbincang dan mencari kaedah bagaimana kita nak menangani isu ini disebabkan faktor yang dikatakan tadi, usia yang telah meningkat dan sebagainya, ketidakmampuan untuk menoreh sendiri. Kedua, kaedah bagaimana kita nak membayar harga yang ditetapkan, iaitu harga lantai juga akan dibagi. Dan sekarang ini ialah mereka menjual kepada peraih. Dan peraih bila mengambil sudah pasti memerlukan juga keuntungan. Sebab itu mereka tidak mendapat harga lantai tapi harga yang ditetapkan oleh peraih. Jadi ini merupakan ekosistem yang kita kena lihat keseluruhan. Sebab itu salah satu pandangan kita ialah untuk restruktur balik keseluruhan amalan dalam sektor getah itu sendiri. Salah satu pendekatan kita ialah untuk sama ada kita boleh wujudkan mini estate di mana digabungkan pekebun kecil ini sama ada melalui koperasi ataupun bekerjasama dengan syarikat-syarikat di mana akan ada perkongsian dan pekebun kecil akan mendapat pulangan tidak kurang daripada apa yang mereka dapatkan sekarang. Hanya dengan itu barulah kita dapat perkenalkan cara ataupun kaedah yang baru, termasuklah menggunakan teknologi. Sebab kalau nak menggunakan teknologi, pekebun kecil mungkin tidak mampu untuk melabur dalam teknologi yang baru, sama ada menggunakan robotik, automation ataupun mechanization. Jadi ini pendekatan baru yang sedang kita bincangkan dan kita akan mengadakan dialog dengan pekebun kecil, persatuan dan juga pihak industri. Diharapkan dengan pendekatan baru ini kita bukan saja melihat pada getah kering, tapi yang lebih penting ialah kita nak hasilkan latex
Sebab latex sekarang kita mengimport sebanyak 3 bilion ringgit setahun. Maknanya aliran duit kita keluar. Dan kalau kita dapat hasilkan latex dalam negara kita, jadi kita dapat menjimat daripada duit kita keluar negara dan kita hasilkan dalam negara. Inilah pendekatan yang ingin kita lihat dan diharapkan ianya berjaya untuk mengangkat pendapatan pengubur kecil kita. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Sri Gading. Terima kasih Yang di-Pertua. Kita sedia maklum bahawa perkara penting dalam industri komoditi kepada rakyat adalah kelapa sawit dan getah. Kerana dia sebahagian besar daripada penduduk-penduduk ataupun pekebun-pekebun kecil menggunakan dua komoditi ini, sama ada getah ataupun kelapa sawit, untuk kehidupan harian mereka. Jadi persoalan saya berdasarkan kepada apa yang berlaku dalam dunia moden pada hari ini, getah pun ada getah sintetik, tiruan. Seperti mana yang disebut oleh Timbalan Perdana Menteri Yang Berhormat tadi, bahawa kita pun terpaksa import pula. Kalau dulu Malaysia ni pengeksport getah, tapi hari ini import. Persoalan yang pertama berkaitan dengan getah. Apakah perancangan dan langkah-langkah yang kerajaan telah ambil untuk memastikan kualiti, bukan sahaja kuantiti, bahkan kualiti getah kita, supaya dia boleh lebih baik, standing, ataupun kalau nak dengan getah sintetik tadi dia boleh standing. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan kelapa sawit. Kita sedia maklum juga bahawa apa jawapan daripada Yang Berhormat tadi berkaitan dengan kerjasama ataupun lawatan bersama Menteri Malaysia, Menteri Indonesia ke Eropah. Kita sedia maklum bahawa EU ni memang sengaja untuk merendah-rendahkan kualiti minyak sawit kita. Sedangkan ini salah satu sumber utama. Dan apakah langkah yang telah dibuat oleh pihak kerajaan untuk memastikan bahawa promosi kita berdasarkan pada kajian, sebab saya masih ingat ada beberapa pegawai daripada Mardi dulu pernah dihantar ke UK khusus untuk buat kajian berkaitan dengan kelebihan sawit. Apa dapatannya dan apakah sekarang ini Mardi ataupun sebagainya lah agensi-agensi kerajaan yang membantu untuk memastikan sawit lebih baik daripada minyak-minyak lain. Ini untuk yang pertama. Yang keduanya, apakah langkah yang kita perlu laksanakan untuk memastikan sawit ini boleh diterima oleh dunia sebagai satu daripada sumber minyak yang terbaik kepada mereka. Sekian. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat atas soalan dan yang begitu mengambil berat berhubung kait dengan sektor agri-komoditi kita. Untuk makluman, dalam konteks Eropah saja, ekspor kelapa sawit kita berjumlah untuk tahun 2022 ialah 14.2 bilion dan jumlah keseluruhan ekspor komoditi ke Eropah ialah 21.2 bilion. Manakala untuk keseluruhan di dunia ini 2022 ekspor agri-komoditi kita ialah 207.3 bilion ringgit, iaitu 13.4% daripada keseluruhan ekspor negara kita. Maknanya agri-komoditi ini merupakan penyumbang besar kepada ekonomi negara kita. Sebab itu kita perlu memastikan bahawa agri-komoditi kita, getah maupun kelapa sawit dan semua agri-komoditi kita diterima di pesada dunia. Sebab itu apa yang kita lakukan di samping misi kita untuk mempromosikan, kita mengadakan apa dikatakan sijil pengiktirafan yang boleh diterima ataupun pada taraf dunia. Misal kata kalau untuk kelapa sawit kita ada MSPO yang belum diterima oleh peringkat EU, walaupun ianya standing dengan RSPO yang digunakan pakai oleh pihak industri. Getah kita dah ada standard kita sendiri, begitu juga dengan kayu-kayan dan sebagainya. Sebab itu perundingan dengan EU ialah untuk mereka menerima pakai sijil yang dibangunkan di Malaysia ini sebab ianya memenuhi kriteria yang diperlukan oleh keperluan peringkat dunia sekalipun, termasuklah Eropah. Tapi kita kena sedar bahawa dalam konteks dunia sekarang ini ialah persaingan. Di EU, mereka meletakkan seolah-olah apa yang diperkenalkan ini sebagai untuk memenuhi keperluan alam sekitar. Tapi pada masa sama kita sedar bahawa ada pelobi-pelobi iaitu competitors yang
melihat bahawa mereka tidak mampu untuk bersaing dengan kelapa sawit sebab kelapa sawit adalah minyak yang paling produktif, sihat dan lebih mesra juga sebenarnya. Sebab itu kita melihat bahawa apa yang perlu dilakukan dengan misi ini ialah untuk kita jalinkan kerjasama khususnya dalam bidang R&D, di mana kita memerlukan saintis daripada Eropah itu sendiri untuk mengesahkan bahawa minyak sawit kita ini adalah sihat dan apa yang kita lakukan adalah mesra alam. Walaupun kalau berbuat perbandingan dengan apa yang dihasilkan oleh rapeseed, soybean dan sebagainya, kita tidak memerlukan tanah yang luas. Bila kita tanam kelapa sawit, ianya berkekalan selama 25 tahun. Tapi hasilannya lebih banyak. Manakala yang lain-lain terpaksa dituai tiap-tiap tahun, ditanam, dituai dan sebagainya. Sebab itu kos lebih besar. Dan akhirnya mereka kenakan perkara-perkara yang baru supaya kos untuk kita mengeluarkan kelapa sawit, minyak sawit ini lebih mahal dan ianya akan dapat bersaing dengan mereka. Jadi ini yang kita lihat bahawa ketidakadilan ini wujud dan sebab itu pendekatan kita ialah untuk engage bukan saja dengan pihak perundangan, pihak policy makers tapi juga NGO, civil societies dan juga para saintis supaya akhirnya mereka sedar bahawa kelapa sawit ini adalah minyak yang selamat, minyak yang sihat untuk digunakan dan produktif yang lebih dari segi menjimatkan ataupun menjaga alam sekitar kita dari segi penggunaan keseluruhannya. Terima kasih. Yang berhormat Lumut. Yang berhormat Lumut. Yang berhormat Lumut, saya difahamkan Yang berhormat ada pelawat ingin menyambut mereka. Silakan. Betul. Saya nak maklumkan Persatuan Veteran ATM daripada Cawangan Pangkor, Parlimen, hadir dalam Dewan, dalam 4 orang. Sila bangun. Bangun. Bagi hormat. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Berikutnya dipersilakan soalan kedua. Datuk Ramakrishnan Yang Berhormat Sungai Buloh. Datuk Yang di-Pertua, Sungai Buloh meminta Menteri Dalam Negeri menyatakan apakah langkah-langkah yang diambil oleh KDN untuk tujuan menangani aktiviti perjudian atas talian. Sama ada KDN sedar aktiviti ini memberi kesan buruk kepada masyarakat dan sudahkah KDN memiliki pengkalan data langsung berkenaan mereka yang terlibat? Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan di-Pertua, terima kasih. Sahabat saya dari Sungai Buloh. Soalan bertanya apakah cara dan langkah KDN ambil untuk tangani aktiviti judi atas talian. Sebelum itu, saya nak bawa perhatian ahli yang berhormat, mari kita kenal bagaimana aktiviti ini beroperasi. Yang pertama, dia sudah lama bertapak dan operasinya sangat meluas di negara kita, terutama sejak 10-15 tahun dulu. Melalui website, mobile application, social media channels dan mereka target rakyat Malaysia. Yang kedua, operasinya berskala besar dan dia melibatkan organised criminal network. Sangat sophisticated. Mereka punya significant financial resources dan mereka punya keupayaan teknologi dan jaringan antarabangsa. Tuan Yang Pertua, bila kita kenal operasi mereka, soalan bertanya, apakah kerajaan sudah punya pengkalan data? Bukan saja KDN, khususnya polis dengan pelbagai unit, CID, AMLA dan segala macam. Kita juga berkolaborasi dengan Bank Negara Malaysia dan juga dengan Kementerian Komunikasi dan Digital. Di pihak pasukan polis, kita ada pengkalan data yang kita namakan Integrated Police Reporting System. Kita ada Central Criminal Intelligence Unit. Melalui pengkalan data ini, kita boleh mengenal pasti hierarki sindiket. Kita boleh mengenal pasti organized criminal network, jaringan jenayah yang terancang. Dan kita boleh bangunkan maklumat jenis-jenis game
online gambling ini, platform yang mereka gunakan, operators mereka, mastermind di sebaliknya. Kita juga tahu bagaimana trend online gambling ini. Websitenya, operatorsnya. Sedang saya jawab ini, Datuk Yang Dipertua, aktiviti ini sedang berlangsung. Ini contoh. Lebih 100 laman web. Cuma kita ni orang baik, kita tak masuklah. Ini satu minggu, kalau ekor dia saja, judi ekor, dia banyak jenis ya, ekor saja. Itu 200 juta anggaran seminggu. Dengan senang aja. Saya boleh baca sini ya. Senang aja. Dia punya nama-nama, saya tak maulah promo nanti sebab jawapan kita ni ditonton. Bukan nak promo. Tapi dia ada Mushroom Group, ada Winbox, ada My Game, ada The One, kita kenal. Polis melalui pengkalan data tahu bagaimana operasi, jenis-jenisnya. Baik. Kerana itu, apakah langkah yang kerajaan ambil? Dari sudut perundangan, kita ada sekurang-kurangnya di bawah kawal selia kita ada 2. Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Akta Pertaruhan 1953. Ini akta yang kita ada, Datuk Ketua. Sekarang 2023. Akta 1953 ini tak pernah dipindah. Siapa yang patut pindah? Parlimen. Ahli politik. Tapi pindaan itu tak berlaku. Ada usaha 2019, tapi sangat perlahan. InsyaAllah saya akan bincang perkara ini dengan Muhammad Perdana Menteri Tambun. Sebab akta ini di bawah kawal selia Kementerian Kewangan juga. 1953, judi masa itu mungkin belaga ayam aja. Sekarang ini Datuk Ketua, judi atas talian. Akta yang kita guna pakai masih sama. Kalau polis nak ambil tindakan, mereka challenge di mahkamah, judi atas talian tak termasuk dalam Akta Rumah Judi Terbuka dan Akta Pertaruhan. Mereka menang. Jadi, kita mesti ada tekad politik untuk pindah. Apa lagi kita buat? Kita blok akses kepada website. Kita blok. 2021 sehingga Mei 2023, kita dah blok 2,119 laman web. Tapi Tuan Ketua, kita blok. Lepas itu dia ada mirror site pula. Sebab itu pasukan polis mesti 2-3 langkah ke hadapan. Datuk Yang Dipertua, kita create public awareness, orang awam jangan terlibat. Tapi channel Telegram, kalau yang berhormat buka Telegram, kita tak minta, dia invite kita dengan aktiviti setiap masa, setiap saat dia invite. Telegram. Tapi kalau kerajaan blok Telegram, kita dikatakan tidak business friendly. Ini ancaman baru bila kita sebut soal ini. Sebab itu, Datuk Yang Dipertua, saya bagi jaminan tekad politik baru kerajaan baru ini. Pertama, undang-undang yang lama itu kita mesti lakukan pindaan dan lakukan segera, dia tak boleh perlahan. Yang kedua, pihak pasukan polis akan meningkatkan keupayaan kita untuk mengatasi perkara ini melalui pengumpulan data yang kalau kita kumpul data itu secara kredibel dan bila kita buat satu operasi itu targeted, ya, dan kita harus punya azam politik untuk membenteras bahawa ini bukan hanya tanggungjawab the government of the day, tetapi tanggungjawab seluruh rakyat Malaysia yang tak mahu elemen yang merosakkan masyarakat ini bermarajalela. Terima kasih. Yang berhormat, soalan tambahan. Yang berhormat, Sungai Buloh. Terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapan yang diberikan. Berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh Yang Berhormat Menteri, ini membuktikan apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Tambun, Perdana Menteri, berkaitan judian atas talian ataupun online gaming ini adalah benar. Soalan tambahan saya ada 2 bahagian. Pertama, yang menjadi pertanyaan saya adalah kenapa KDN tidak bekerja sama dengan KKD untuk menyelesaikan masalah ini. Kedua, apakah yang menyukarkan pihak polis mengambil tindakan?
adakah wujudnya political patronage? Apakah tindakan yang akan diambil oleh Kementerian Dalam Negeri untuk menyelesaikan masalah ini? Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Baik, ada beberapa komponen. Saya bahagian pertama saya senang jawab sebab tadi pegawai polis dah brief saya dekat kafe tadi. Bahagian kedua ni saya kena ambil tanggungjawab untuk menjelaskan sedikit lagi. Dia ada dua bahagian di situ. Apakah ada kerjasama dan apakah langkah yang kita ambil? Ya, kita memang bekerjasama bukan saja dengan Kementerian Komunikasi Digital sebab mereka kawal akta komunikasi. Kita juga bekerjasama dengan Bank Negara. Sebab players ini, dia mesti ada data berkait transaksi kewangan, payment method, transaction volume, source of funds, money laundering pattern. Semua ini dalam radar polis. Kita juga kena ada source identification. Data ini crucial untuk kita target enforcement terhadap tindakan kita buat. Website apa, aplikasi apa, operators apa. Baik. Apakah ada political patronage, naungan politik, Datuk Yang Dipertua? Hal ini bukan hanya negara kita. Satu dunia dengan ledakan teknologi baru ini berdepan dengan perkara ini. Tak kiralah Amerika ke Eropah ke, sebutlah. Untuk saya berdiri di sini mengatakan Malaysia ini aktiviti online illegal, online gambling ini bebas daripada political patronage, orang akan ketawakan kita. Ya, memang wujud elemen naungan politik ke atas players ini. Ada. Affirmatively ada. Datuk Yang Dipertua. Dari situlah datang influence dan protection. Dari situlah datang corruption and bribery. Dari situlah wujudnya tipis political will untuk mengadakan dan membaharui tekad untuk memerangi perkara ini habis-habisan. Jadi pusingan dia adalah players dinaungi dan dia membalas dia punya political master. Political master melindungi dia supaya tindakan tak diambil. Contoh, maklumat dibocorkan. Contoh, polis faham sungguh-sungguh tentang pattern ini. Wujud. Sebab itu, saya imbas sewaktu Tambun pada peringkat awal menjemput elemen ini. Dan kemudian SPRM melakukan siasatan dan tidak ada maklumat yang korporatif. Tapi di peringkat pasukan polis, radar yang kita kesan dengan semua data yang saya sebutkan tadi, ini memang memerlukan perhatian berat. Ya, bahkan kita akan tengok, semak balik apakah wujud kelulusan-kelulusan baru, lesen-lesen baru umpamanya. Ataupun wujud atau tidak naungan-naungan ini yang membabitkan orang politik tertentu. Untuk ini Pertua, saya nak sebut bahawa ya, political patronage ini adalah kekangan terbesar yang dihadapi oleh KDN, oleh pasukan polis dan oleh kerajaan seluruhnya. Terima kasih. Yang Berhormat Kota Baru. Terima kasih Datuk Yang Dipertua dan terima kasih kepada sahabat saya Menteri Dalam Negeri yang beri jawapan yang cukup baik. Saya bagi pihak pembangkang kami amat-amat menyokonglah satu political will yang ada di pihak kerajaan untuk menangani isu yang sekarang ini membarahi dalam masyarakat kita iaitu perjudian, khususnya yang terbaru perjudian atas talian. Saya ingin mendapat satu jawapan daripada pihak kerajaan. Dalam masa kita membincangkan mengenai perjudian atas talian, terdapat banyak lagi aspek-aspek perjudian yang dapat dilihat secara fizikal, premis-premis perjudian, kasino-kasino dalam negara kita ini. Apakah langkah yang ada pada kerajaan, iltizam kerajaan untuk kita cuba menangani, kalau tidak keseluruhannya pun, sebahagian berperingkat-peringkat, supaya habit perjudian di kalangan rakyat kita ini dapat kita tangani secara yang munasabah, secara yang teratur, mengikut undang-undang yang ada di dalam negara kita. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Speaker sikit boleh speaker? Speaker sikit. Gambling. Oh tak boleh. Gambling industry ini Datuk Pertua, whether it is online or offline, government memang ada significant concern.
and the government is actively taking measures to combat it. Dengan izin, memang kita memberikan keprihatinan yang tinggi, yang signifikan, dan memang kita secara aktif mengambil langkah untuk combat. Ya, tak kira dari segi online atau offline. Tadi saya sebut dari segi perundangan, Akta 1953 itu 70 tahun kita kena ubah di sini. Akta itu yang berhormat Ketua Baru tak masuk, online gambling tak masuk dalam tu sampai hari ini. Okey. Kelompongan itu menyebabkan pasukan polis tak ada keupayaan. Bantras buat IP, hantar KAG, naik ke mahkamah, nak cas bawa apa. Akhirnya denda cuma 50,000 di bawah akta kesalahan kecil. Dan itu tak padan, sedangkan industri ini multi-billions. Saya nak sebut begitu. Baik. Tekad politik Government of the Day tak perlu kita petikai. Yang berhormat pernah ada dalam kerajaan, pernah pegang Menteri Undang-Undang. Okey, sahabat saya dari Bagan Serai, sahabat lama saya, pernah jadi Menteri Agama. Okey. Saya tak pernah petikai soal political will kita untuk tengok aktiviti ini tak boleh biar berleluasa. Kita kena gembeling tenaga kita sedaya mungkin. Ini bukan nak soal tuding apa-apa. Sebab itu saya sebut tadi, dalam konteks yang rakan saya Sungai Buloh tanya, apakah wujud political will, saya jawab secara afirmatif. Wujud dalam radar polis. Dan ini membingungkan. Mana boleh ya, orang politik menaungi aktiviti macam ini hanya untuk keuntungan dollar and cent yang menyebabkan kemusnahan dari segi sosial, ekonomi dan juga fiber dalam masyarakat kita. Jadi, Datuk Ketua, bahawa hal ini adalah merupakan hal yang kita kena ambil the whole nation approach. Terima kasih. Sebelum saya ke soalan yang selanjutnya, dipersilakan Yang Berhormat Jelutong untuk menyambut tetamu anda. Terima kasih Timbalan Speaker yang tegas dan budiman. Saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat datang kepada pelawat-pelawat daripada kawasan parlimen saya dari Jelutong. Terima kasih. Yang terdiri daripada Adun Batu Lancang, YB A.T. Ong dan YB Lim Siu Kim dari Sungai Pinang. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Jelutong. Kita terus ke soalan yang berikutannya. Dipersilakan Puan Isna Raisah Munirah Majlis, Yang Berhormat Kota Belud. Bismillahirrahmanirrahim. Kota Belud minta Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan menyatakan langkah drastik yang perlu diambil oleh kementerian dalam meningkatkan pengeluaran beras tempatan di samping memperkasakan tanaman padi di Sabah dan Sarawak susulan tindakan negara Vietnam yang mengambil langkah mengurangkan ekspor beras mereka. Silakan Yang Berhormat Menteri. Daripada judi kita beralih kepada makan. Tuan Ketua, untuk makluman Yang Berhormat, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan sentiasa cakna terhadap perkembangan dalam dan luar negara yang sentiasa mempengaruhi keterjaminan bekalan makanan negara. Pada masa kini, keperluan beras dalam negara dipenuhi 70% pengeluaran tempatan, 30% ditampung melalui kemasukan beras import. Kerajaan amat menyedari situasi global yang sedang berlaku pada masa ini, yang mana sekatan ekspor oleh negara pengeluar beras tentunya akan menjejaskan keterjaminan bekalan makanan. Bagi Malaysia, sumber import beras adalah dari pelbagai sumber: India, Myanmar, Kemboja, Pakistan dan Thailand. Tidak hanya bergantung kepada negara Vietnam. Justru kalau Vietnam mengurangkan, insya-Allah ia tidak menjejaskan kecukupan beras di Malaysia. Namun begitu, kerajaan juga sentiasa cakna terhadap keperluan untuk meningkatkan kapasiti pengeluaran padi negara bagi mengukuhkan keterjaminan makanan negara, khususnya di Sabah dan Sarawak. Justru antara langkah yang telah diambil bagi meningkatkan pengeluaran dan memperkasakan penanaman padi di Sabah dan Sarawak
adalah seperti berikut. Melaksanakan inisiatif khusus bagi membantu pesawat padi bukit di Sabah dan Sarawak melalui skim baja dan racun padi bukit atau HUMA sejak 2015 lagi. Saban tahun, skim subsidi ini memberikan manfaat kepada hampir 60,000 pesawat padi bukit dengan purata keluasan 50,000 hektar. Melancarkan program Smart Sawah Padi Berskala Besar Negeri Sabah pada Jun 2022. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengeluaran hasil padi menerusi pengurusan sawah, input pertanian yang lebih teratur. Artinya apa yang dibuat oleh kerajaan terdahulu dalam hal padi ini yang baik kita sambung terus. Program ini sedang dilaksanakan dengan keluasan 100 hektar melibatkan 70 orang pesawah dan permohonan penyertaan para pesawah semakin meningkat. Dan tahun ini akan ada lagi sawah berskala besar akan dibuka di Sabah. Menerbitkan manual dan buku padi bukit pada tahun 2015 hasil penyelidikan yang dijalankan oleh Mardi dengan kerjasama Jabatan Pertanian Sarawak. Menerusi projek pendidikan ini, penambahan amalan tanaman sedia ada dan dapat menambahkan hasil melalui benih-benih baru. Dalam tempoh rancangan Malaysia ke-12, Mardi sedang membangunkan pakej pembajaan menggunakan baja pelepasan terkawal khusus untuk tanaman padi bukit bagi kegunaan padi bukit di Sabah dan di Sarawak. Selain itu Mardi juga sedang menilai potensi titisan padi HUMA di bawah program ASEAN Rice Net untuk ditanam sesuai dengan cita rasa tempatan, mempromosikan dan memasarkan produk unik Borneo hasil padi bukit. Sekarang ini diperkenalkan, cuba dihebahkan dan penanaman padi melalui maha dan sebagainya, maka padi Bario itu sekarang ini di antara digemari oleh rakyat Malaysia. Sekian. Terima kasih Mbak Menteri. Yang berhormat, soalan tambahan. Terima kasih atas jawapan Menteri. Saya dengar langkah-langkah yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri untuk meningkatkan pengeluaran padi di Sabah, namun pelaksanaan dan juga peruntukan yang menjadi kerisauan saya. Semasa YB Sempurna menerajui Kerajaan Sabah, he had planned for rice cultivation tetapi tidak terlaksana akibat pertukaran kerajaan. Sekarang ini sasaran kadar SSL which is kadar sadar diri pengeluaran beras bagi Sabah pada tahun 2025 adalah pada kadar 75%. Tahun ini, hari ini, kadar SSL di Sabah hanyalah pada 22.8%. Ada 2 tahun lagi untuk kita capai 75%. Ini soalan saya, apakah sasaran 75% ini akan dicapai pada tahun 2025? Dan apakah cabaran yang dihadapi, mungkin juga langkah segera yang drastik yang akan dibuat oleh kerajaan untuk memastikan sasaran ini, sasaran SSL untuk Sabah ini tercapai? Silakan Yang Berhormat Menteri. Memang kita berhasrat untuk mencapai SSR dan sekarang ini Bangunan Sabah Maju Jaya dan Dasar Pertanian Negeri Sabah ketiga hanya 40% menjelang 2025 dan tahun 2030 dijangka Sabah akan mencapai 60% SSR. Dia bukan boleh capai begitu saja tanpa usaha-usaha yang dibuat. Mesti kita usahakan di antaranya menaik taraf sistem pengairan. Ini amat penting. Kita suruh orang tanam 2 kali setahun. Kita suruh orang tanam 5 kali 2 tahun. Air tak ada. Jadinya infrastruktur satu perkara yang amat penting. Macam juga di Pasir Putih. Penanam padi bersedia untuk buat skala besar. Tapi pengairannya belum lengkap. Saya menyedari hal itu. Sebab itulah kita kena usahakan dulu, terutama sekali pihak kerajaan, menyediakan infrastruktur. Kemudian barulah kita boleh arahkan orang membuat
2 kali, 3 kali ataupun 5 kali 2 tahun. Kalau infrastrukturnya tidak disediakan dengan lengkap, maka susah kita nak capai SSR itu. Dan ini yang kita kena usahakan. Misalnya kawasan Mada akan dimulakan tak lama lagi satu sistem pengairan yang bersepadu, yang besar, yang menggunakan belanja yang begitu banyak untuk kita pergi kepada 5 kali 2 tahun. Artinya Menteri Keuangan ada sini, dia akan berusaha minta persetujuan Perdana Menteri supaya peruntukan diperbanyakkan dalam hal infrastruktur, terutama sekali dalam untuk kita mencukupkan beras. Saya yakin boleh dengan kawasan sawah yang ada, benih baru dan sebagainya, dengan usaha yang ada, komitmen para petani, kita boleh capai SSR itu insya-Allah 100%. Dan kita kalau import pun hanya beras untuk orang-orang berada dan untuk orang-orang kaya. Jadi penerapan pakej teknologi, peningkatan hasil padi, kawasan sawah padi, semuanya ini perlu kita pertingkatkan. Sekarang smart, semua orang cakap soal teknologi moden. Kita balik di luar negara, kita cerita. Kita sendiri kena buat perubahan. Tak boleh cerita kemajuan China, kemajuan Rusia, dan kita sendiri tidak berusaha begitu gemeling tenaga semua pihak, bukan hanya kerajaan. Rakyat juga kena berubah sikap dan bekerja. Yang disebut selalu kerja itu adalah macam satu ibadat. Ini yang perlu kita tekankan. Terima kasih kepada penuluran. Yang berhormat Jurlun. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Yang berhormat Menteri telah menyebut tentang hasratnya untuk melaksanakan tanaman padi 5 kali 2 tahun. Bercakap soal pengeluaran beras tempatan seperti soalan asal, saya ingin menarik perhatian bahawa kita semua sedia maklum bahawa Kedah merupakan sebuah negeri pengeluar utama beras negara, membekalkan 43% berbanding negeri-negeri yang lain. Dan secara terus terang saya katakan Kedah telah berhasrat untuk melaksanakan hasrat Yang Berhormat Menteri di negeri Kedah ini untuk mengurangkan kebergantungan kepada beras daripada luar negara. Hasrat Kedah ini boleh dicapai jika kerajaan persekutuan menyokong usaha tersebut. Jadi persoalan saya, adakah kerajaan bercadang dalam melaksanakan hasrat tersebut untuk menambahkan subsidi baja, racun, benih dan menaikkan harga padi sebagai suntikan semangat kepada usahawan-usahawan tani di kalangan belia-belia di luar negara, di luar negeri, di luar bandar, maaf. Yang kedua, adakah kerajaan persekutuan berusaha untuk melaksanakan hasrat tersebut dengan memberi tumpuan kepada kawasan Mada yang mempunyai 100,000 hektar kawasan padi dan dalam masa yang sama di luar kawasan Mada. Begitu juga di kawasan-kawasan yang lain. Sekian. Yang Berhormat Menteri. Hasrat negeri Kedah, hasrat kerajaan persekutuan sama. Biarlah kita kalih bagi sama. Artinya, kalih bagi sama ni kena fahamlah. Artinya kita... persekutuan nak kalih bagi sama dengan Kedah. Sama. Persekutuan lambat lagi, persekutuan lagi 4 tahun setengah. Setuju. Bulan lagi kita kalih bagi sama. Maka ia mudah lagi. Hasrat, Jurlun, kita ambil perhatian. Memang kita nak mulakan berskala besar ini ialah di Mada. Dan sekarang perancangan sedang dibuat, perbincangan dengan teliti supaya dibuat. Supaya bila kita berskala besar nanti, bukan skalanya besar, kita mau hasilnya besar. Tentang subsidi, kita akan kaji dari masa ke semasa. Indonesia penanam padinya dapat subsidi hanya 1%. Tetapi petaninya berjaya menghasilkan sehingga Indonesia penduduk hampir 300 juta, berasnya cukup, SSR-nya cukup. Kita subsidi kita akan teruskan, tapi kita kena lihat akan mula berlaku perubahan. Yang mana perlu diteruskan subsidi, di mana yang perlu dikurangkan. Di samping itu kita kena lihat juga selain daripada hasil padi ini bukan subsidi sahaja, jenis baja. Kita mula membuat peralihan daripada baja
ke arah organik yang lebih menghasilkan yield yang lebih tinggi. Begitu juga smart farming dengan teknologi moden mengurangkan kos perbelanjaan sebab orang yang nak usahakan padi makin kurang. Tetapi kalau diusahakan secara teknologi moden, 4-5 orang boleh mengusahakan 30-40 hektar sawah padi. Ini kita usaha secara intensif untuk Mada kali ini dan diikuti selepas itu di Kedah dan di tempat-tempat lain. Dan kita insya-Allah kita berhasrat sungguh-sungguh untuk menjadikan beras ini cukup bagi Malaysia dalam masa tidak berapa lama lagi insya-Allah. Yang berhormat, sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan menteri pada hari ini. Terima kasih Yang Berhormat. Pertanyaan bagi jawab lisan. Kita mulakan sesi pertanyaan-pertanyaan bagi jawapan lisan dengan mempersilakan Tuan Haji Yusof bin Abdul Rahman Yang Berhormat Tanjung Manis. Terima kasih Timbalan Yang di-Pertua Tuan Haji Yusof bin Abdul Wahab. Selamat gawai gayu guru. Soalan Tanjung Manis nombor 1. Selamat gawai Yang Berhormat yang bertanya. Tuan di-Pertua, saya bangun untuk menjawab soalan nombor 1. Untuk makluman Yang Berhormat Ahli Yang Berhormat Tanjung Manis, bagi fasa 1 projek Lebuh Raya Pen Borneo Sarawak, satu pakej kerja iaitu pakej Teluk Melano ke Sematan telah siap sepenuhnya pada bulan Januari 2019. Manakala status kemajuan pembinaan sehingga bulan April 2023 bagi baki 10 pakej kerja dari Sematan ke Miri kini 94% siap. Hampir keseluruhan jajaran akan siap pada November 2023 kecuali beberapa seksyen di Miri yang perlu direka bentuk semula dan hanya dapat disiapkan pada tahun 2025. Untuk makluman Yang Berhormat, kerja-kerja penyelenggaraan Lebuh Raya Pen Borneo Sarawak akan dilaksanakan oleh syarikat yang telah mendapat kelulusan daripada Kementerian Keuangan bagi pelaksanaan kerja-kerja penyelenggaraan selama tempoh 3 tahun bermula dengan penyerahan pakej yang telah siap secara berperingkat. Pelantikan syarikat ini tertaluk kepada beberapa syarat yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Pihak kementerian sedang dalam proses perolehan bagi memuktamadkan skop dan kos projek. Rundingan akan berjalan dan dijangkakan dapat diselesaikan pada penghujung tahun ini. Dan bagi memastikan kesinambungan penyampaian perkhidmatan kerajaan, pakej yang telah siap akan diselenggara oleh konsesi penyelenggaraan jalan persekutuan sedia ada. Perkara ini bagi memastikan keselamatan dan keselesaan pengguna jalan raya terjamin sehingga kontrak baharu ditandatangani. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat, soalan tambahan. Terima kasih Datuk Timbalan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Menteri kena menjawab soalan tadi. Segulai sejalai kita Yang Berhormat Menteri. Untuk makluman Yang Berhormat Menteri, di beberapa jajaran yang sudah siap seperti berhampiran dengan Pekan Lacau dan juga berhampiran dengan Sibu Jaya, terdapat pemendapan permukaan jalan settlement ataupun uneven surface lah, permukaan tidak rata yang agak ketara dan boleh membahayakan pengguna Lebuh Raya Pen Borneo ini. Soalan saya, apakah formula yang akan diguna pakai oleh kementerian nanti untuk memastikan kontraktor penyelenggara Lebuh Raya akan menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan mengikut KPI dan juga mengikut spesifikasi? Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri.
Terima kasih Yang Berhormat atas soalan tambahan. Soalan tu tadi berkaitan dengan KPI dan yang dikenal pasti spesifikasi. Ya. Jadi Tuan Yang Di-Pertua, kerja-kerja penyelenggaraan jalan persekutuan di seluruh Malaysia sebenarnya dilaksanakan oleh pihak konsesi yang telah dilantikkan oleh Kementerian Kerja Raya, dan pelaksanaan kerja-kerja penyelenggaraan ini adalah di bawah pengawasan sepenuhnya oleh pihak JKR Malaysia. Bagi sebenarnya Malaysia, manakala di Sabah, JKR Sabah dan juga JKR Wilayah Persekutuan di Labuan dan JKR Sarawak bagi Sarawak. Ya. Kemudian ini sentiasa melaksanakan pemantauan terhadap standard penyelenggaraan jalan di jalan persekutuan berdasarkan kontrak perjanjian yang telah ditandatangani bersama pihak konsesi yang telah dilantik. Sebagai contoh, bagi kerja turapan jalan, pemantauan kualiti dilaksanakan sebelum, semasa dan selepas kerja turapan jalan dilaksanakan. Dan sebelum kerja-kerja turapan jalan bermula, kualiti bahan permintaan utama iaitu aspal akan dipastikan menepati piawaian yang telah ditetapkan. Ya. Jadi Tuan Yang Di-Pertua, agak panjang sedikit penjelasan. Antara aspal ataupun inisiatif yang telah dilaksanakan adalah pelaksanaan audit pengiktirafan loji pengeluaran aspal di seluruh Semenanjung Malaysia. Dan audit ini dilaksanakan bagi memastikan pihak loji membekalkan aspal yang berkualiti dan mematuhi spesifikasi yang telah ditetapkan, sama juga di Sarawak. Hanya loji yang mendapat pengiktirafan sahaja yang dibenarkan untuk membekal aspal bagi kerja-kerja penerapan jalan persekutuan. Yang Berhormat. Jadi Tuan Yang Di-Pertua, kalau diizinkan sedikit lagi, dan semasa kerja-kerja turapan jalan semasa berjalan, wakil daripada JKR bahagian dan daerah telah ditugaskan untuk melaksanakan pemantauan di tapak. Ini pemantauan dibuat agar kerja-kerja yang berjalan mematuhi segala prosedur operasi standard ataupun SOP. Jadi segala jalan yang telah ditetapkan. Jadi selepas kerja-kerja turapan siap, JKR akan melaksanakan ujian-ujian serta audit yang telah ditetapkan. Dan pada masa ini JKR telah mula menggunakan pakai teknologi baru, iaitu ujian tanpa musnah ataupun non-destructive test di beberapa lokasi perbaikan dan lokasi penampalan potholes ataupun lubang-lubang jalan bagi memastikan kualiti mempatan turapan compaction yang telah dilaksanakan. Jadi dengan menggunakan kaedah ini, kualiti mempatan turapan dapat dipantau secara terus di tapak dan tidak perlu mengambil sampel ujian untuk dibawa ke mahkamah ke makmal. Jadi ini antara beberapa langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan standard jalan itu agak terbaik. Panjang penjelasannya yang Tuan Yang Di-Pertua. Boleh beri secara bertulis. Boleh beri secara bertulis Okey. Kalau boleh sedikit masa lagi lah. Dan sebagai maklumat tambahan satu standard operating procedure bagi penyelenggaraan jalan persekutuan Sabah, Sarawak dan wilayah persekutuan Labuan telah dibangunkan dan dikuatkuasakan pelaksanaannya pada 25 November 2022 oleh kementerian ini. Dan SOP ini adalah menurapkan dokumen terkawal dan dokumen kerja standard yang perlu dirujuk dan diguna pakai oleh pegawai operasi penyelenggaraan jalan persekutuan agar pelaksanaan kerja penyelenggaraan jalan persekutuan lebih sistematik
seragam dan berkesan. Sekian. Banyak lagi saya akan sampai secara bertulis kepada Yang Berhormat. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Tambahan berikutnya Yang Berhormat Alustar. Terima kasih Datuk Ini Ketua. Saya nak tanya juga tentang penyelenggaraan lebuh raya, khususnya bagi laluan pengguna motosikal. Kita menerima aduan daripada pengguna-pengguna motosikal. Laluan-laluan motosikal di lebuh raya, terutama di Plaza Tol ini tidak diselenggara dengan begitu baik. Berlubang, ada yang tidak ada lampu jalan, ada selekoh-selekoh yang sangat berbahaya. Jadi, adakah pihak kementerian sedar benda ini berlaku dan apa usaha yang dibuat oleh pihak kementerian untuk memberi laluan yang selamat kepada pengguna motosikal? Walaupun mereka tak bayar tol, tapi mereka tetap bayar cukai kepada pihak kerajaan. Sebagai pengguna, mereka berhak dapat perkara tersebut. Terima kasih, Datuk Ini Ketua. Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat. Kerajaan atau kementerian tak kira yang bayar tol atau yang tak bayar tol. Yang penting nyawa yang menggunakan. Dan lorong-lorong motosikal ini adalah disediakan dalam lebuh raya walaupun mereka tak bayar tol. Jadi jangan risau Yang Berhormat, kita tak pilih. Asal nyawa, kita semestinya buat yang terbaik, ya. Itu tak kira. Jadi kalau ada, memang ada, kita akui, kita pun dapat maklumat, maklum balas daripada pengguna, ada jalan-jalan lorong motosikal ni yang tidak sempurna, tapi usaha berterusan Yang Berhormat. Saya boleh beri jaminan. Kalau Yang Berhormat tahu ataupun mana-mana pihak, saya sebut di sini untuk semua, biarlah bantu Lembaga Lebuh Raya Malaysia atau konsesi bagi tahu dengan segera supaya tindakan yang sepatutnya kita boleh ambil. Program untuk menyelenggara buat maintenance kepada lorong motosikal memang termasuk juga dalam konsesi. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Speaker, satu speaker. Amaran kali ketiga. Cukup, duduk. Silakan soalan yang kedua, Tuan Nurul Amin bin Hamid, Yang Berhormat Padang Terap. Terima kasih Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 2. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tuan di-Pertua kepada yang bertanya yang concern terhadap apa yang berlaku sekarang ini. Kita tahu keadaan fenomena El Nino ini akibatnya di antaranya kita tak tahu punca belum dibuat kajian khas. Tapi durian sekarang masuk Musangking ada tumpuk-tumpuk hitam di dalamnya menyebabkan ada yang pengimport merasakan mereka hentikan sementara kerana ada tumpuk-tumpuk hitam. Adakah daripada perubahan cuaca ini? Dan durian Musangking sekarang agak murah lah, orang ramai boleh makan kerana dianya keluar banyak tapi ada sedikit yang dikatakan kalau kita makan pun tidak berbahaya. Untuk maklumat ahli Yang Berhormat, Kementerian Pertanian, Kejiman Makanan memandang serius mengenai kesan fenomena El Nino kepada sektor agro makanan, khususnya terhadap subsektor padi dan beras negara. Kementerian menerusi agensi di bawahnya, MADA, KADA dan AIDA, telah mengambil inisiatif awal seperti mengagihkan PAM backwards dan PAM mudah alih berkuasa antara 7 HP hingga 30 HP membina telaga tiup, membaiki rumah PAM dan sebagainya bagi membekalkan air, memandangkan bekalan air dari segi pengairan utama pada tahap minimum. Membanyakkan parit jejari, kita orang Kedah panggil parit gila lah, parit jejari, dan mendalamkan saluran sawah sedia, mendalamkan bagi membantu mencukupkan bekalan sumber air ke dalam sawah. Sekiranya keperluan mendesak, Kementerian bersedia melakukan pembenihan awan kalau sampai kering begitu lama, pembenihan awan dengan kerjasama Jabatan Meteorologi Malaysia dan Agensi Pengurusan Bencana Negara, Jabatan Perdana Menteri untuk meningkatkan jumlah taburan hujan di kawasan takungan air bagi kawasan penanam padi. Ini segala ikhtiar akan kita lakukan kalau soal El Nino ini berpanjangan. Terima kasih. Yang Berhormat Padang Terap, soalan tambahan. Terima kasih kepada Tuan Yang Ketua. Yang Berhormat Menteri, saya ingin bertanya tentang pasukan khas untuk memantau kesan El Nino yang telah diumumkan oleh Timbalan Menteri
pada bulan lepas. Jadi saya ingin mengetahui siapakah yang dilantik mengetuai jawatan khas ataupun pasukan khas untuk memantau kesan El Nino. Dan soalan saya yang kedua ialah adakah pihak kerajaan cuba untuk mewujudkan satu dana khas ataupun tabung khas bagi membantu pesawah dan petani yang terlibat yang terjejas akibat bencana El Nino ni. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Soalan tentang jawatan kuasa khas itu saya akan dapat pendetailannya, siapa pengarahnya dan tujuannya secara detail kepada Yang Berhormat Padang Terap. Untuk tabung khas itu kita belum lagi sampai ke peringkat itu, tapi kalau ianya perlu kita akan bincang bersama dengan Kementerian Ekonomi, Kementerian Keuangan dan kementerian yang lain, khasnya Kementerian Keuangan, supaya kalau ada peruntukan jikalau ia berlaku secara serius soal gejala El Nino ini. Inilah yang sedang kita fikirkan, kita akan bincang dan kita akan bawa dalam mesyuarat di peringkat food security supaya ianya pandangan Padang Terap ini diambil kira dalam hal menghadapi El Nino ini. Terima kasih. Yang Berhormat Sempurna. Terima kasih Datuk Speaker. Dan terima kasih Yang Berhormat Menteri setelah mendengar apa yang telah disebutkan oleh Yang Berhormat Menteri. Satu, soalan Menteri tadi. Yang kedua, soalan nombor 2 ini tentang food security. Perkara ini memang penting. Kerana kita perubahan cuaca di dunia ini memang very serius dengan izin. Dan saya telah mendengar apa yang telah diungkapkan oleh Yang Berhormat daripada pagi tadi sampai sekarang. Saya ingat harus ada langkah-langkah yang komprehensif. Saya nak bertanya kepada Yang Berhormat, kerajaan pada hari ini, food security, khususnya padi, ya, dah disebut oleh Menteri tadi bahawa kita tidak hanya bergantung dengan Vietnam, mungkin Thailand, negara-negara lain. Tapi saya rasa sudah sampai ketika kerajaan Malaysia mengambil satu pendekatan mengurangkan pergantungan kepada negara-negara mengimport beras khususnya. Di Sabah kita ada hampir 10,000 hektar tanah. Di Kimanis, di Papar, di Kota Belud, di Keningau, Padi Bukit, another one, dengan izin. Apakah pihak kerajaan langkah-langkah yang konkret untuk memastikan supaya perkara ini cukup serius? Kita tidak boleh beranggap bahawa Vietnam cukup kalau Vietnam pun tak import. Akan sampai ketika Thailand bagi tahu pun keadaan cuaca yang berubah. Mereka juga tidak mampu untuk mengekspor ke negara-negara seperti Malaysia. Dan pergantungan itu akan menjejaskan kehidupan masyarakat kita. Langkah-langkah untuk memastikan supaya blueprint dengan izin di peringkat kerajaan food security untuk memastikan supaya kita mampu mengeluarkan makanan seperti beras. Kedua, saya nak bertanya kepada Yang Berhormat, boleh tak kena monopoli tentang bernas ni, ya? Di mana saya dapati bahawa kita mengimport beras daripada Vietnam contohnya. Bila kita mengimport beras dari Vietnam, dia hantar ke Port Kelang, lepas itu dipackage-nya di Port Kelang, di Semenanjung, lepas itu antar ke Sabah, antar ke Sarawak untuk dibekalkan kedua-dua wilayah ini. Bolehkah supaya mengurangkan kos yang ada? Kerana Vietnam itu dekat dengan Sabah dengan Sarawak. Direct buat packaging di Sabah, di Sarawak untuk mengurangkan kos. Supaya bila sampai beras, bekalan dia taklah setinggi seperti apa yang kita perolehi di peringkat negeri Sabah dan juga Sarawak ni. Terima kasih banyak. Yang Berhormat Menteri. Memang food security menjadi agenda seluruh dunia sekarang ini. Bukan hanya di Malaysia. Dan inflasi berlaku di mana-mana. Misalnya United Kingdom sekarang, inflasinya 11%. Kekurangan telur berlaku di Amerika, di New Zealand. Artinya ia fenomena yang berlaku di seluruh dunia. Kita mengambil serius hal ini. Sebab itu food security pengurusinya adalah Perdana Menteri sendiri. Baru minggu lepas kita bermesyuarat. Di antaranya inilah kita nak segerakan tanaman padi berskala besar. Kita dah mula di tempat lain tapi secara paling besar di Mada. Dan Alhamdulillah Mada memberi kerjasama yang baik. Walaupun negeri itu bukan negeri kerajaan perpaduan, kita tak kira itu. Di mana kita boleh jamin hasilnya baik pada masa akan datang untuk menampung sehingga kita boleh capai lagi 30%. Kita yakin kita boleh usahakan ke arah itu. Begitu juga Sabah menjadi sasaran kita sekarang ini. Bukan sasaran serangan politik, sasaran untuk mencukupkan beras negara. Dan kita tahu Sabah adalah buminya begitu subur.
sama ada dalam bidang kelapa sawit, padi ataupun apa itu lumut laut. Semuanya memang begitu baik berkembang di Sabah sekarang ini. Oleh itu seorang food security ini satu perkara yang cukup serius di seluruh dunia sekarang ini. Pembukaan kawasan baru penanaman padi di Semenanjung Dan, Felda Sahabat Tuanku, Lahad Datu seluas 11,000 hektar yang dilengkapi dengan sistem pengairan dan saluran yang baik. Sekiranya pembukaan kawasan baru ini terlaksana, ia mengampu mengeluarkan hasil padi sebanyak 6 tan sekurang-kurangnya sehektar. Kalau capai di peringkat Skincan 10 tan. Kalau 6 tan ini, kalau kita dapat 2 kali setahun, ia akan melebihi keperluan Sabah. InsyaAllah taklah sampai 100%. Seorang akan boleh capai ke tahap 60% pada masa yang singkat ini, insyaAllah. Terima kasih kepada Sempurna yang menyempurnakan tugas saya hari ini. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Berikutannya dipersilakan Datuk Seri Dr. Wee Jack Seng Yang Berhormat Tanjung Piai. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Soalan saya nombor 3. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Kementerian Pendidikan Malaysia menyedari bahawa fasa peralihan endemik COVID-19 pada masa ini memberi kesan terhadap pendekatan penyampaian sesi pengajaran dan pembelajaran PDP di sekolah. Untuk maklumat ahli yang berhormat, dari aspek sokongan profesional kepada guru, KPM berusaha memantapkan kompetensi guru menerusi pembangunan profesionalisme berterusan agar guru sentiasa bersedia dan bermotivasi untuk menjalankan tugas dan berusaha meningkatkan kualiti perkhidmatan masing-masing. Selaras dengan keperluan tersebut, guru diberi latihan dan bimbingan yang berterusan dalam mendukung pelaksanaan dasar pendidikan semasa, termasuk meningkatkan ilmu dan kemahiran dalam aspek pendigitalan pendidikan bagi mendepani pendidikan abad ke-21. Guru juga digalakkan untuk membangunkan kompetensi secara kendiri bagi memenuhi keperluan dalam melaksanakan tugas. Berdasarkan statistik dalam Sistem Pengurusan Latihan Kementerian Pendidikan Malaysia SPLKPM sehingga 31 Mei 2023, sebanyak 1,789 latihan berkaitan digital atau ICT telah dilaksanakan. KPM turut melaksanakan program khidmat bantu pengintegrasian teknologi pendidikan kepada guru secara berterusan melalui aktiviti perkongsian video, webinar dan tutorial berkaitan dengan kaedah dan pendekatan penggunaan teknologi digital dalam penyampaian PDP yang berkesan. Guru yang terpilih untuk memberi khidmat bantu terdiri daripada mereka yang telah diiktiraf oleh Microsoft, Google dan Apple. Kelompok ini dikenali sebagai guru peneraju generasi digital. Pada tahun 2022, kerajaan memberikan insentif alat bantuan mengajar sebanyak RM100 secara sekali bayar kepada 416,260 orang guru sekolah di bawah KPM yang melibatkan peruntukan sebanyak RM41.6 juta. Bantuan kepada guru diteruskan pada tahun 2023 dengan penyediaan 50,000 komputer riba kepada sekolah dan institusi pendidikan KPM bagi menyokong peranan guru dalam mendidik murid-murid selaras dengan arus pemodenan teknologi digital. KPM sentiasa komited untuk menambah baik sistem pengajaran dan pembelajaran berasaskan teknologi dan digital secara berterusan untuk memenuhi keperluan pendidikan masa hadapan. KPM juga komited dalam menyediakan pembangunan profesionalisme berterusan kepada guru. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Soalan tambahan Yang Berhormat Tanjung Piai. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terdapat kebimbangan di mana semakin bertambah guru-guru nama memohon untuk bersara awal kerana mereka tidak mampu untuk menguasai sistem pendigitalan secara dalam talian. Soalan saya, apakah terdapat langkah-langkah khusus atau perancangan jangka masa pendek dan sederhana yang sudah atau bakal kementerian laksanakan bagi mengawal trend guru memohon bersara awal akibat kurang penguasaan sistem pendigitalan dalam talian? Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Menteri.
Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Soalan ini tentang guru yang bersara awal tiada kaitan dengan soalan asal ini. Walau bagaimanapun kami akan menjawab kepada Yang Berhormat secara bertulis. Terima kasih. Yang Berhormat, sila tekan.